Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, tahniah kita ucapkan kepada YB Rafizi Ramli kerana memberikan satu lagi berita baik kepada rakyat Malaysia, khususnya pekerja di sektor swasta. Jadi sahabat semua, kalau walaun-walaun tid, lebay-lebay, ahli parlimen, sitro-sitro pembangkang yang pro kepada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, pastinya akan naik gila, naik sasau ya, apabila mendengar usaha yang sedang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan ya daripada syarikat-syarikat swasta. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Ya, dan satu perkara lagi, tindakan YB Steven Sim buat kerja gila dapat perhatian warga maya. Jadi apakah perkara itu? Ini yang saya akan kongsikan bersama dengan anda. Namun yang pertamanya, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Dasar gaji progresif 908 syarikat sertai projek rintis. Itu antara kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli. Jadi pekerja di Malaysia bakal menikmati peningkatan gaji tahunan melalui dasar gaji progresif yang mula dilaksanakan ya melalui projek rintis tahun ini. Ya, ramai pembangkang, ahli parlimen, pimpinan daripada PAS dan Bersatu kononnya perkara ini tidak mungkin akan dilaksanakan tahun ini. Tapi sebenarnya projek rintis itu sudah pun berjalan, khususnya untuk kenaikan gaji penjawat penjawat di dalam sektor swasta. Jadi YB Rafizi berkata bahawa sehingga kini sebanyak 908 syarikat ya perusahaan mikro, kecil dan sederhana ya telah mendaftar di dalam laman web DGP yang menyasarkan sebanyak 1,000 syarikat dalam projek mensyaratkan kerajaan menyediakan insentif kewangan kepada syarikat yang berminat untuk menaikkan gaji pekerja. Setakat ini 908 syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang telah berdaftar, dan kita telah menerima permohonan sebanyak 398 syarikat daripada pelbagai sektor, kata YB Rafizi Ramli. Dan kementerian dan pihak-pihak terbabit juga akan turut mengambil tindakan susulan untuk membantu syarikat-syarikat yang telah mendaftarkan minat untuk menyertai projek rintis ya, katanya dalam kenyataan hari ini. Kata YB Rafizi lagi, sejak kertas putih DGP dibentangkan pada Parlimen dan diluluskan pada November tahun 2023, Kementerian Ekonomi bersama-sama Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pelbagai pemegang taruh sebagai persediaan untuk menggerakkan projek rintis tersebut. Tambah YB, untuk projek rintis, Kerajaan Madani telah menyediakan sebanyak RM50 juta bagi tujuan pelaksanaan dengan turut melibatkan pembayaran insentif kepada 1,000 majikan. Jadi untuk majikan yang menyertai program DGP, bayaran insentif kepada majikan dijangka akan bermula sekitar Oktober tahun ini. Dan dasar gaji progresif bukan sekadar akan dilaksanakan, tetapi telah pun berjalan. Ini adalah usaha ya dalam komitmen kerajaan perpaduan untuk mereformasikan pasaran buruh negara dan juga membetulkan heretan gaji dalam pasaran buruh selari dengan peningkatan produktiviti, katanya. Jadi selain itu, Kementerian Ekonomi, ujar YB Rafizi, akan menganjurkan sesi town hall dasar gaji progresif pada 6 Ogos tahun 2024 pukul 2.30 petang. Katanya sesi itu bertujuan untuk melibatkan pihak pemegang taruh khususnya daripada PKMS untuk mendalami pemahaman mereka tentang dasar dan projek rintis DGP, projek rantas DGP. Ya, DGP, yaitu dasar gaji progresif untuk sektor swasta. Dan begitu juga ya dengan sektor awam, ya telah pun juga diumumkan oleh Perdana Menteri kita, walaupun ada pandangan sinis, kenyataan-kenyataan sinis daripada pihak pembangkang yang mengatakan perkara ini tidak akan diluluskan di dalam parlimen, tidak akan dilaksanakan tahun ini, mungkin tahun hadapan ataupun tidak dilaksanakan langsung. Tapi hakikatnya sahabat semua, kita boleh nampak tekad ya yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Ya, untuk projek rintis sudah pun dilakukan, sudah pun bermula.
dan begitu juga dengan projek untuk kenaikan gaji para penjawat awam terbaik. Kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Dan sebelum saya akhiri, gelagat YB Steven juga menjadi penyambut tetamu di Kuantan Kesuma undang pujian netizen. Itu antara kerja gila hari ini yang dilakukan oleh YB Steven Sim. Meskipun sudah bergelar menteri di jabatan ataupun di Kementerian Sumber Manusia Kesuma, namun posisi itu tidak menghalang YB Steven YB Steven Chi Keong untuk mencuba jawatan baru. Jadi gelagat beliau yang bersahaja menjadi penyambut tetamu di Kuantan Kesuma baru-baru ini nampaknya mengundang pujian warga maya. Selamat datang ke Kesuma. Apa kabar, kata YB Steven sapa ke beliau kepada beberapa individu yang seterusnya mengulurkan tangan untuk bersalam. Kemudian YB Steven Sim yang juga ahli Parlimen Bukit Mertajam meluang masa beramah mesra dengan kaki tangan daripada Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan pegawai hikmat pelanggan yang sedang bertugas di kuantum kementerian berkenaan. Melihat di ruangan komen TikTok Steven, telata anak kelahiran Bukit Mertajam itu bersama kaki tangan kementeriannya sememangnya disenangi oleh warga maya. Ada warga maya yang berpendapat beliau merupakan seorang menteri yang dekat dengan pekerjanya. Antara menteri yang dekat dengan pekerja dan pengundi di kawasan beliau, kata komen daripada warga maya. Tanpa mengira kaum dan agama, ramai yang menjadi anak angkat beliau. Memang bagus, YB kata seorang netizen dikenali sebagai ME. Best mana boleh pergi tengok pekerja, tak jatuh pun martabat seorang menteri, malah dihormati orang. Tahniah YB, teruskan berkhidmat, kata seorang lagi warga maya yang memuji tindakan YB Steven itu. Besar hati member tu, menteri jumpa orang bawahan, asyik ketawa je, dia kata Hisham merujuk kepada dua orang kaki tangan yang sedang bertugas. Malah seorang warga maya turut terhibur dengan tindakan YB Steven dan melabel ahli politik itu sebagai staf baharu. Itu antara perkara yang agak mengejutkan kita, ya, perkara-perkara yang dilakukan oleh YB Steven. Dan kita tahu, mungkin juga ramai yang tidak tahu bahwa YB Steven Sim mempunyai anak angkat hampir 100 orang, sahabat-sahabat semua. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi hampir 100 orang. Ya, tidak kira bangsa, tidak kira agama, ya, mereka menjadi anak angkat. Dan apa sumbangan yang dibuat oleh YB Steven dengan membantu membayar persekolahan mereka, pendaftaran dan membeli laptop, iPad, iPad lah ya. Untuk diberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar dan anak-anak angkat beliau ini. Jadi tahniah kita berikan ya kepada YB Steven dan tahniah juga kepada YB Rafizi ya yang telah pun mengumumkan ya berita baik untuk pekerja-pekerja di dalam sektor swasta untuk kenaikan gaji. Tahniah sekali lagi. Inilah sahabat semua yang kita anggap walk the talk, ya, bukan hanya cakap kosong seperti MB Lato-Lato bercakap kosong, katanya tidak ada duit untuk hantar ya atlet-atlet ke Sarawak, tetapi boleh pula beli motosikal baru, berkuasa tinggi pula tu. Apa sudah jadi ya, keutamaan sendiri lebih utama ketimbang dengan peserta-peserta atlet ya. Kalau sebelum ini kecoh ya, beberapa bulan pekerja-pekerja tidak dibayar gaji, akhirnya ya bukan saja tidak dibayar gaji, tetapi dikatakan apa itu JLC ataupun syarikat kerajaan di negeri Kedah itu telah pun ditutup. Itu penyelesaian mudah ya daripada MB Lato-Lato. Jadi mungkin sahabat semua, kenapa kita panggil MB Lato-Lato? Sebab Lato-Lato itu kalau dimainkan bising. Begitu juga dengan MB Lato-Lato ini. Hanya pandai bercakap, cakap kuat, berdegar-degar, tapi kerjanya memang ke laut. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah berita yang saya sampaikan kepada ini memberi manfaat kepada Anda semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Bagi walaun-walaun itu pastinya akan memusingkan segala fakta. Akan menyerang. Untuk apa? Menutupi kegagalan, menutupi kelemahan pimpinan seperti di pimpinan PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, apatah lagi ketika mereka menjadi kerajaan ya Perikatan Nasional. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan
dapat pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.